Berita adik Zain yang hilang tu dah meninggal. Al-Fatihah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Terima kasih ya di atas berita yang disampaikan. Dia tuliskan Ustazah, berita adik Zain yang hilang tu dah meninggal. Al-Fatihah. Oh, yang disebarkan semalam kan dan 2 hari kan, yang disebarkan kepada adik Zain tu hilang. Dia sebenarnya dengan mak dia kan. Oh, dia pergi masuk berluka. Lepas tu dia dijumpai lemas. Ada berita tu maksudnya dia autism. Anak istimewa, anak syurga. Subhanallah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada yang tulis tak sihat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fillahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Ya Allah, ampunilah dia, rahmatilah dia, kasihanilah dia, afiatkanlah dia ya Allah. Ya Allah, berikanlah ya Allah sesungguhnya anak yang istimewa ini ya Allah, yang tidak ada dosa padanya ya Allah, maka itulah dijamin syurga ya Allah. Dia adalah burung-burung di syurga ya Allah. Maka kurniakanlah syurga buat ibu bapanya di atas ujian yang berat ini ya Allah. Kurniakanlah syurga buat ahli keluarganya ya Allah. Berikanlah kesabaran, kekuatan ya Allah. Berikanlah keredaan, kelapangan jiwa buat keluarganya ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Tuan-puan dimati Allah sekalian, ada hadis Nabi ya berkenaan dengan kanak-kanak yang meninggal sebelum balik ni. Anak-anak yang meninggal ni. Saya nakkan ya dalil tu, hadis tu. Hadis yang berkaitan dengan bila anak-anak kecil meninggal dunia. Lagi-lagi anak istimewa ni. Mereka ni ibarat burung-burung di syurga. Tapi mereka bukan jadi burung lah. Maksudnya mereka ni terbang masuk ke syurga. Mereka ni dijamin syurga. Jadi ramai kita sebut autism anak istimewa kan. Ada ramai ibu bapa yang jumpa saya yang ada tu anak dia 4 orang. 3 orang semua anak istimewa. Seorang je anak yang maksudnya normal ayatnya ya, supaya kita mudah faham. Sebenarnya anak istimewa juga normal, tapi dalam dunia mereka lah. Dan pernah jumpa ada pasangan datang, anak berapa orang, 5-6 orang, semua istimewa. Allahu Akbar. Dan ramainya yang anak lain semua normal, contoh 5 orang normal, seorang istimewa. Tapi masa saya dekat galeri Terengganu, anak dia lebih 5-6 orang macam tu, semua istimewa. Dan bila saya jumpa ibu bapa yang Allah kurniakan anak istimewa, walaupun seorang, lebih dari seorang ke, ramai ke, semuanya ke, saya akan sebutkan begini. Allah titipkan ataupun Allah berikan anak istimewa buat ibu bapa yang istimewa. Dan anak ini anak yang bukan mukallaf. Maksudnya mereka tidak menanggung dosa. Mereka tidak menanggung perintah Allah dan larangan Allah sebab mereka dari sudut akalnya tidak sempurna. Jadi mereka ini adalah ahli syurga. Maka ibu bapa insya-Allah adalah ibu bapa ahli syurga. Kerana Allah memilih siapa yang nak menjaga, nak membesarkan ahli syurga. Jadi insya-Allah ibu bapa juga akan dikurniakan syurga. Kalau masa suntuk saya akan sebut gini. Anak syurga buat ibu bapa syurga. InsyaAllah tuan-puan sekalian adalah ibu bapa syurga. Sebab itu Allah kurniakan anak syurga. Tuan-puan dimati Allah sekalian. Okey, tadi juga ada yang tulis, subhanallah. Sebenarnya semalam lagi masa berita adik Zian ni kan hilang, saya tak sempat nak buat ialah hebahan, bantu buat hebahan kehilangan. Tapi saya teringat, duk teringat-ingat semalam, teringat-ingat pada 4 tahun lepas lebih kurang. Masa tu galeri 3 tahun lepas lah. Masa tu galeri Seremban ni belum lagi renovate jadi cantik macam sekarang. Masa tu kita buat sendiri-sendiri je hiasan tu. Apa yang ada je. Kemudian adalah seorang ibu. Lepas tu hadis Nabi ni. Terima kasih. Muslimi muslimat dimati Allah sekalian. Dalam satu peristiwa Rasulullah SAW dibawa malaikat untuk melihat suasana di dalam syurga.
Antara yang baginda lihat ialah seorang lelaki tinggi yang dikelilingi dipenuhi kanak-kanak. Malaikat menerangkan kepada Nabi, wa amma ar-rajulu at-tawilu alladhi fi rawdah fa innahu Ibrahim sallallahu alaihi wasallam wa amma al-wildanu alladhina hawlahu fa kullu mauludin mata 'ala al-fitrah. Masya-Allah. Ini adalah hadis sahih riwayat Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, adapun lelaki yang tinggi itu di dalam raudah ialah Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Dan sekeliling baginda itu ialah wildan, iaitu anak yang meninggal dunia pada waktu kecil. Maka semua yang dilahirkan pada waktu kecil itu mati di atas fitrah, yang ini mati dalam keadaan suci dan bersih. Saya ulang lagi sekali, Nabi bersabda, minta maaf, malaikat bagi tahu Nabi. Kan ini dalam peristiwa yang mana malaikat membawa Nabi untuk melihat suasana syurga. Kemudian dilihat ada seorang lelaki, dikelilinginya adalah kanak-kanak. Lalu malaikat menjelaskan kepada Nabi, lelaki yang tinggi itu di dalam raudah, lelaki yang di dalam raudah dalam syurga itu adalah Ibrahim alaihi salam. Minta maaf, ialah Ibrahim sallallahu alaihi wasallam, iaitu anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sekeliling baginda itu ialah wildan, iaitu anak yang meninggal dunia pada waktu kecil. Maka semua yang meninggal yang dilahirkan pada waktu kecil, yang meninggal pada waktu kecil itu adalah mati dalam keadaan fitrah, mati dalam keadaan suci dan bersih, dan dia akan masuk syurga. Lebih kurang 3 tahun yang lepas, ada seorang wanita mungkin umur 60-an, dia duduk depan saya. Sebab kita kat galeri ada sofa yang kita akan boleh duduk selesa lah, boleh duduk. Ada set sofa kat galeri. So ibu ni kat sini. Lepas tu ada anak perempuan, 2 orang anak perempuan. Anak lelaki ada juga kot. Saya tak sebutkanlah daripada negeri mana. Semalam saya duk ingat-ingat balik, sebab ini antara pertemuan yang sangat-sangat mengharukan, menyedihkan, menghiburkan, dan saya tidak boleh lupakan. Bahkan bila saya cerita macam ni tuan-puan sekalian, saya masih boleh membayangkan wajah ibu tu, dan saya masih boleh membayangkan suasana tersebut. Sebab saya duduk sini, ibunya kat sini, lepas tu anak perempuan, 2 orang anak perempuan ataupun seorang lagi menantu duduk di sebelah ni. Lepas tu yang lelaki, anak lelaki pula berdiri macam tu lah. Lepas tu subhanallah, anak perempuan pun bercerita, Ustazah, kami ni adalah keluarga yang Ustazah ingat tak, ada kisah seorang kanak-kanak yang hilang, kanak-kanak perempuan yang hilang, dan kanak-kanak ini ditemui dalam beg tak silap saya, ataupun ditemui, kalau bukan dalam beg ataupun ditemui, saya tak ingat detail dia, ditemui di satu tempat kesekian-sekian dalam keadaan yang sangat menyayat hati. Maksudnya meninggal dunia lah kanak-kanak ni. Peristiwanya ialah kanak-kanak ini telah dicabul dengan sangat zalim oleh seorang pengawal keselamatan. Maksudnya kanak-kanak ni sebenarnya menunggu ahli keluarga untuk ambil di sekolah. Sepatutnya pengawal keselamatan menjaga keselamatan, tetapi ia lakukan perbuatan terkutuk pada kanak-kanak kecil sekolah rendah ni, dan ditemui pada tubuh dia dalam keadaan yang sangat dahsyat, sangat seksa dan kesan pencabulan. Jadi tuan-puan sekalian, ibunya, peristiwa tu masa datang telah berlalu lebih kurang dalam 10 tahun macam tu lah. Maksudnya berita ini menggemparkan seluruh Malaysia dah lama, bukan baru. Ibunya senyap, senyum je. Lepas tu si anak berdua tanya, Ustazah, sampai hari ini ayah kami tak boleh terima, Ustazah. Sampai hari ini ayah kami masih lagi tidak boleh melepasi kesedihan dan sentiasa merasakan dia bukan ayah yang baik kerana telah pun seolahnya gagal melindungi anak kecil, anak perempuannya. Alhamdulillah. Lepas tu ibu ni pun cakap, si ibu ni kata,
Saya redha Ustazah ujian Allah. Walaupun dia macam ni, dia kata saya redha tapi saya risau suami saya Ustazah. Walaupun benda tu berlalu hampir 10 tahun ke 7 tahun, dah lama juga sebenarnya berita tu. Zaman sebelum ada media sosial, kita tengok berita kat TV, kita tengok ni. Dia kata Ustazah, tapi anak-anak dia kata ayah sentiasa termenung, ayah tak macam dulu, ayah tak bercakap, ayah diam, ayah, kami rindukan ayah kami yang dulu. Sejak daripada peristiwa tu, ayah berubah terus. Kami dah ikhtiar macam-macam untuk merawat ayah. Saya fikir-fikir balik, ya mungkin ya kesan kepada seorang ayah yang sangat menyayangi si anak, mungkin ya dia akan rasa macam gagal seorang ayah untuk melindungi anak kecilnya, anak perempuannya daripada kejahatan lelaki yang lain. Subhanallah, tuan-puan sekalian, bukan mudah, bukan senang. Tapi si ibu ni, ya Allah, dia kata Ustazah, selepas peristiwa tersebut, gempa satu Malaysia, anak kami dijumpai dalam keadaan yang sangat memilukan. Setelah itu, soalannya tidak ada bahagia lagi dalam hidup kami Ustazah. Kami makan, kami jalani kehidupan seperti biasa. Tetapi perasaan betul-betul gembira dan bahagia tu dah tak ada Ustazah. Sentiasa kami ini dibayangi dengan anak kami yang kecil itu. Dan kami soalannya tidak sabar untuk bertemu kembali di sana, di syurga, di akhirat kelak. Soalannya nak minta maaf dengan anak kecil tu. Soalannya tak sabar nak jumpa, nak minta maaf. Soalannya itulah kebahagiaan mereka bila bertemu kembali di syurga ataupun di alam barzah. Nak minta maaf, nak peluk anak kecil tu, nak minta maaf sebab tak lindungi, maaf ambil lambat ke, soalannya nak minta maaf macam tu lah. Barulah rasa, dia kata mungkin itulah permulaan kami akan bahagia semula. Saya kata, ya Allah, tuan-puan sekalian, kadang-kadang kita diuji anak kita. Mungkin ada anak-anak yang meninggal kerana sakit dan sebagainya. Taklah seperit anak yang meninggal dalam keadaan yang dianiaya seperti ini, tuan-puan sekalian. Jadi sebab tu semalam bila disebarkan ada kehilangan anak tu, saya teringat pasal peristiwa tu. Tuan-puan dimati Allah sekalian, saya nak cerita kisah yang kedua. Ia adalah guru kepada anak kami sebenarnya. Guru kepada anak kami, saya tak nak sebut sekolah mana. Seorang guru, seorang ibu. Satu hari, lama dah ni, 3 tahun, 4 tahun lepas, 5 tahun lepas macam tu lah. Dia kata, Ustazah, terima kasih. Ustazah banyak menguatkan saya. Ustazah banyak beri saya memahami dan menerima qada, ketetapan yang Allah tetapkan. Lepas tu dia pun menangis. Saya panggil dia Ustazah lah, dia guru anak kami di sekolah. Lepas tu dia kata Ustazah, untuk pengetahuan Ustazah, saya adalah ibu. Ustazah ingat tak gempa satu Malaysia, seorang guru yang tinggalkan anak dalam kereta dan anak meninggal dalam kereta. Sayalah Ustazah, sayalah ibu tersebut Ustazah. Saya pun terus peluk dia. Saya kata, ya Allah Ustazah, saya tak tahu pun itu adalah Ustazah, saya tak tahu pun. Ya Ustazah, di parking inilah, maksudnya parking sekolah anak saya tu lah, di parking inilah Ustazah, anak saya tinggal. Anak saya yang sedang tidur, saya terlupa anak kecil saya dalam kereta ni Ustazah. Bila dah petang, saya sendiri yang melihat sesosok keadaan anak saya. Ustazah, saya dimaki, saya dihina seluruh Malaysia. Dan saya tidak pernah berhenti walaupun satu hari menyalahkan diri saya Ustazah. Saya sentiasa merasakan saya membunuh anak saya. Allahu Akbar. Tuan-puan sekalian, bukan senang ya.
Memanglah kan, kalau kita tengok bila berita-berita seperti ini tular, kita rasa geram pada ibu bapa yang menyebabkan kematian anak yang tertinggal dalam kereta ni. Bahkan ramai juga yang marah dengan perkataan yang sangat berat. Tapi Allah izinkan saya berjumpa. Padahal saya dah kenal lama guru ni, selalu ustazah salam, tapi saya tak tahu dia pernah dan dia melalui pengalaman tersebut. Dia kata, ustazah, bukan orang yang akan menomah diri saya, tapi saya setiap hari menomah diri saya, membenci diri saya, sentiasa menyebut soalnya saya membunuh anak sendiri. Tuan-tuan sekalian, ibu yang bersusah payah mengandung, melahirkan, dan soalannya pada tangannya juga yang membesarkan, tangannya juga yang menyebabkan kematian anak. Dia kata, ustazah, tak tahu nak cakap bila melihat anak orang lain menghadapi kematian anak itu berat, tetapi menghadapi kematian anak di tangan sendiri itu tak mampu diungkapkan, ustazah. Namun dia kata, saya meneruskan kehidupan. Bagaimana alhamdulillah suami dan keluarga menguatkan saya. Subhanallah, supaya saya menerima bahawa inilah suratan takdir Allah untuk anak saya. Itulah tempoh kehidupannya di dunia. Dan itulah, tuan-puan sekalian, kalau bab kematian ni memang benar, ia adalah takdir mubram, iaitu kategori takdir yang tidak boleh diubah. Takdir yang tidak boleh diubah dengan ikhtiar. Tapi macam soal jodoh, soal perbuatan, rezeki, itu takdir ikhtiar, takdir mu'allaq yang boleh diubah dengan ikhtiar manusia. Tapi kalau buat kematian, bila kita mati, di mana kita mati, bagaimana kita mati, itu tidak boleh diubah. Kematian adalah satu takdir mubram yang tidak boleh diubah. Jadi tuan-puan sekalian, untuk menguatkan ibu yang seperti ini, yang dia sendiri yang melaluinya, adalah redha terhadap takdir. Itu saja. Redha terhadap Allah menakdirkan dia untuk menjadi asbab kematian anak. Oh, itu bukan senang. Dia kata, ustazah, saya nak redha sebab saya rasa kenapa Allah akhirkan umur anak saya di tangan saya. Yang itu dia susah sangat, ustazah. Kenapa Allah pilih saya, Allah takdirkan saya yang menjadi asbab kematian anak. Ustazah, anak mati, anak meninggal itu berat, tetapi saya menjadi asbab. Dia nak redha sebab dia kata tomahan manusia tu memang berat, tetapi menohmah diri sendiri, membenci diri sendiri, suara yang menyalahkan diri sendiri, itu yang lebih susah saya nak hadapi. Subhanallah. Bila orang benci saya, orang marah saya, orang maki saya, orang sebut macam-macam, saya boleh terima, ustazah, saya boleh terima. Saya kata memang layak pun saya nak dikatakan begitu. Tuan-puan sekalian, saya jumpa beberapa orang, tapi untuk diri sendiri membenci itu bukan senang. Namun bila memahami, ya Allah, aku redha Engkau menakdirkan bahawa anak ini soalannya mati di tangan seorang ibu yang menyayangi. Redha dengan ketetapan Allah, itulah yang memberikan saya kekuatan dan memberikan saya kebenaran. Sebab kebenaran ini akan memberikan cahaya untuk kehidupan. Tetapi kalau dibisik dengan bisikan syaitan, hidup dalam kegelapan, maka berlaku kesesatan. Jadi Masya Allah, sebab itu kan bila berlaku kematian, tahun ini ada beberapa dah kematiannya, anak kecil dalam kereta, ada disebabkan ibu, ada disebabkan ayah dalam bidang pekerjaan. Kalau perasan, saya tak pernah bagi komen apa-apa bila ada berlaku kematian yang melibatkan anak ditinggalkan dalam kereta. Saya tak pernah bagi komen apa-apa. Sebab apa? Sebab saya pernah jumpa sendiri ibu yang sebegini, dan saya tahu bagaimana situasi yang mereka lalui, dan hanya doa supaya mereka kuat. Masya Allah. Yelah, ramai pihak kata ibu apa ni kena ambil tindakan sebab cuai dan sebagainya. Wallahu a'lam.
Mudah-mudahan siapa yang melalui pengalaman seperti ini akan kuat menghadapi hari-hari seterusnya dan berhenti menyalahkan diri, menghukum diri, kerana apa yang berlaku memang totally bukan disengajakan, walaupun sekian-sekian apapun hujah yang orang sebaliknya mengatakan. Tetapi apa yang berlaku telah ditetapkan oleh Allah, tidak boleh diubah lagi. Ibu bapa yang mengalami pengalaman seperti ini perlu terus kehidupan dan mencari erti bahagia dan tenang melalui redha Allah, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya kupas ni sebab tadi ada berita yang adik yang hilang, anak Zian nama Zain yang hilang semalam telah ditemui dalam keadaan meninggal dunia. Jadi mudahan dua kisah yang saya cerita tadi tu memberi iktibar kepada kita, ya.